Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, adakah anda telah bersedia dengan soalan Rising Star dan jawapan yang anda telah uh, siapkan? Okey, jadi kita akan mulakan dengan soalan pertama, iaitu soalan satu. A. Decomposition of dinitrogen pentoxide is first order reaction is given below. So dia dah bagi dalam equation ini, dia dah bagi equation dalam soalan ni dia bagi equation 2N2O5 tu adalah reaktan dia dan menghasilkan produk 4NO2 plus O2. Dalam soalan ni dia minta awak cari half life dan dia beritahu supaya awak cari half life. So specify the half life for the decomposition reaction at 25 degrees Celsius if 35% of dinitrogen pentoxide decompose in 20 minutes. Jadi dalam ni dia hanya bagi tahu percentage of decomposition tu adalah 35%. Jadi half life maksudnya pada 35% je yang kita tahu, bukannya pada 55%, 50%. Jadi kita perlu cari dulu nilai constant pada half life ni. So sebenarnya daripada perkara ni sebenarnya kita perlu tahu bahawa kita kena tahu dulu formula half life tu macam mana dan formula integrated rate law untuk first order reaction tu macam mana. Barulah kita boleh buat soalan ni. Dan seterusnya disebabkan dalam soalan ni dia hanya bagi tahu 35% decompose after 20 minutes. Maksudnya pada nilai pada sebelum dia react tu adalah pada nilai A naught ataupun N2O5 naught tu. Ada maksudnya sebelum mulakan reaction tu dia ada percentage dia 100%. Jadi bila reaction occur, decomposition reaction occur and decomposition reaction occur dan dia akan dapat tinggal 35%. Kan? So dia decompose 35%. Jadi kita boleh kira kepekatan ataupun concentration of N2O5 after 20 minutes. So after 20 minutes kita boleh kira guna concentration of N2O5 sama dengan 100 tolak 35%. So kita akan dapat 65%. Sebab dia dalam soalan ni dia tak bagi pun A naught tu sama dengan berapa. Jadi kita menganggapkan bahawa A naught tu adalah 100% dan after decompose kita 100 tolak yang decompose tu, so kita akan dapat 65%. Dan seterusnya dalam reaction ni kita ada dalam reaction ni juga dia bagi tahu bahawa kita ada 20 minit. Maksudnya decompose in 20 minutes. Jadi biasanya dalam formula ni kita kena tukar dia dalam second. Jadi kita kena tukar dari second. Jadi 20 darab 60. So kita akan dapat 120 second. Okay, so maksudnya kita kena tukar dia dalam second. Walau bagaimanapun, sebenarnya kalau kita tak tukar second, kita juga boleh guna dalam minit. Kan? Cumanya bila kita guna dalam minit, jawapan akhir yang dekat 1930.83 ni pun akan juga dalam minit. Okay. So kita ikut yang biasa kita buat, iaitu kita tukarnya dalam second. So ln N2O5 naught divide by N2O5 is equal to KT dan ln 100/65 sama dengan K rate constant dan T dia 20 minit kali 60 supaya kita boleh tukar dalam second. Dan daripada situ kita akan dapat nilai K dia 3.5899 times 10 to the power of minus 4 second per second. Jadi selepas kita cari K, kita boleh gunakan formula T half yang daripada sini. So maksudnya sebenarnya dalam soalan ni kita menggunakan dua formula iaitu integrated rate law for first order dan kita juga menggunakan formula T half for first order. Dan daripada formula ini kita hanya boleh cari K, rate constant, dan dalam soalan ni dia nak cari half life. So formula half life tu adalah T half sama dengan ln 2 over K. Jadi secara tak langsungnya kita perlu cari K terlebih dahulu. Sebab tu kita guna integrated rate law untuk cari K
Dan selepas dapat nilai K, barulah kita cari nilai T half. So T half for first order reaction is ln 2 over K. So daripada situ ln 2 tu sebenarnya awak just tekan calculator, ln 2 bahagi K tu 3.5899 times 10 to the power of minus 4, dan awak akan dapat nilai 1930.83 second. Dan jawapannya dalam second. Andai kata awak tak tukar minit ke second tadi, awak akan dapat jawapannya dalam minit. So sebenarnya awak perlu pastikan bahawa masa awak kira tu awak tukar ke tak tukar. Okay. Dan seterusnya untuk soalan nombor 1B, table show the date obtained from the following isomerization. Jadi ni adalah reaktan dia dan ini adalah produk dia. So, bila kita nak tulis rate law, biasanya kita akan tulis rate is equal to KA kuasa X. Dan X ni kita tak tahu berapa sebab kita tak kira lagi dan kita tak tentukan lagi order of reaction dia. So, X tu adalah order of reaction dia. Jadi dalam soalan ni, A tu hanyalah reaktan. Dan daripada situ sebenarnya untuk determine the order of reaction, awak boleh guna formula rate ni, kita compare rate 1, rate 2 pada eksperimen 2 ni dan pada eksperimen 1 menggunakan formula rate law ni. Okay, so rate 2 is equal to KA kuasa X per dengan rate 1 is equal to KA kuasa X. Dan seterusnya rate 2 kita tahu bahawa nilai dia adalah 7.68 ni. Kita masukkan dalam formula dan rate 1 dia adalah 1.92 dan 10 kuasa negatif 5. Kita masukkan dalam formula dan nilai concentration of A untuk eksperimen 2 adalah 0.4. Kita masukkan yang 0.4 dan 0.2 untuk nilai yang A0 pada eksperimen 1. So 0.2 kat sini. Dan yang ni kuasa X. So K dengan K boleh cancel. Dia sebab bahagi kan. Dan daripada situ awak bahagi ni awak akan dapat nilai 4. 0.4 bahagi 0.2 sama dengan 2. Dan X ni kekal. So daripada ni kita boleh guna indeks. X akan dapat nilainya adalah sama dengan 2. So bila X sama dengan 2, maksudnya the order of reaction is second order with respect to A. Okay, jadi kita akan dapat jawapan untuk soalan B1. Seterusnya, calculate the rate constant for this reaction. So untuk cari rate constant, kita boleh terus guna formula rate. Rate is equal to K A kuasa X tadi. Dan kita tahu bahawa X tu adalah sama dengan 2. Jadi kita boleh terus guna untuk eksperimen 1 je lah. Selalunya kita akan ambil nilai yang pada eksperimen 1 lah. Tapi tak salah pun kalau ambil eksperimen 2 ataupun eksperimen 3. Jadi biasanya yang ni rate dia adalah 1.92. So kita ambil nilai dia dalam 10 kuasa negatif 5. So K kita tak tahu. So rate constant tu K lah. A kuasa 2. A dia adalah 0.2 dan X dia adalah sama dengan 2. So daripada sini kita boleh cari nilai K dia. So awak akan dapat nilai K dia adalah sama dengan 4.8 darab 10 kuasa negatif 4 mol per liter per minit. Okay. So seterusnya untuk soalan C. When granule is bubble with D gas, CD gas is formed. Jadi dalam soalan ni granule tu dia bertindak balas dengan D menghasilkan CD. Dan the activation energy adalah 50 kJ per mol dan dia suruh awak cari ratio of rate constant. Jadi rate constant tu, rate constant ni adalah K lah kan. Dan activation energy ni adalah EA lah. Jadi maksudnya dia bagi EA, dia suruh cari ratio of rate constant. Jadi bila dia ada ratio of rate constant pada temperature yang berlainan kat sini. So kalau kita lihat kat sini dia ada 35 degree Celsius dan 25 degree Celsius. So yang ni boleh convert to Kelvin. So T dalam Kelvin akan dapat 273 campur dengan 25. So sama dengan 298 Kelvin. Dan yang ini pula T ni T2. Yang ni T1 sama dengan 35 campur dengan 273. So 308 Kelvin. Jadi kita tahu T2 tu adalah 298 dan T1 dia adalah sama dengan T2 sama dengan 298 dan T1 dia adalah sama dengan 308.
Jadi dalam soalan ni dia ada, kita guna je formula ln K1 per K2 is equal to EA per R 1 over T2 per T1. Jadi K1 per K2 tu dah adalah ratio dia. Okay, dan seterusnya EA tu kita kena tukar dia dalam joule per mole. Maksudnya yang ini kita kena tukar dia jadi 50 darab 10 kuasa 3 joule per mole. Sebab apa? Sebab dia punya unit untuk yang kat bawah ni pun adalah joule per mole juga kan. So rate constant dia adalah dalam joule juga. Jadi kita kena tukar biar samakan dia punya formula unit dia. Okay, so dan yang ini unit dia adalah Kelvin dan Kelvin. Dan seterusnya kita boleh kira ni, kita akan dapat K1 per K2 sama dengan 1.93. So dengan kata lain sebenarnya 1.93 adalah sama dengan bahagi dengan 1 lah. So maksudnya ratio K2 dengan K1 ni adalah sama dengan 1.93 nisbah 1. Okay? Itu caranya, dan ratio of rate constant dia adalah 1.93. Okay, dan seterusnya explain the change in rate of reaction when granule C is replaced by powder. So daripada granule kepada granule kepada powder kan. So maksudnya dia punya surface area dia akan jadi lebih besar dan particle size dia semakin kecil kan. So kita boleh jawab menggunakan when C2 granule replaced by powder C2, the size becomes smaller, ataupun the smaller the particle size sebab dia dah jadi powder kan. So dan seterusnya greater total surface area exposed for reaction. So bila particle size tu semakin kecil, so banyaklah granule, banyak C2 yang boleh expose to the reaction, so the reaction will occur faster kan. Dan sebenarnya kita kena terangkan dari segi particle size will decrease ataupun smaller the particle size, the greater total surface area exposed for reaction, and the frequency of effective collision increase, thus the rate of reaction will increase. So bila size tu semakin kecil, dia lagi banyak yang dia boleh expose to the reaction, so the effective collision will increase lah. Okay, the frequency of effective collision increase, thus the rate of reaction increase. Question number 2A adalah mengenai rate differential equation. So bila kita dapat soalan mengenai rate differential equation, pertama kali yang awak perlu buat adalah awak kena lihat yang bahagian reaktan ni kita akan tulis dia negatif, dan di bahagian produk ni kita akan tulis dalam bentuk positif. Kan? So negatif dan positif. Jadi kita tulis bermula dengan rate. Kita tulis rate sama dengan negatif 1/4 dNH3 per dt. Sebab dia reaktan. Dan reaktan dia ada dua, satu lagi oksigen, so negatif 1/3 dO2 per dt sama dengan positif 1/2 dN2 per dt, dan seterusnya sama dengan positif 1/6 dH2O per dt. Jadi macam tu. So ini soalan ni biasanya dia satu markah lah, dan ini adalah differential rate equation. Okay, so biasanya dia akan teruskan dengan calculation sedikit. So dalam soalan ni dia kata if the rate of formation of water. So the rate of formation of water adalah yang ujung ni. So maksudnya kita kena tulis macam ni. Rate rate of formation of water, maksudnya positif dH2O per dt. Yang tak ada 1/6 tu adalah nilai dia 0.81 ms-1. So ni adalah rate of formation of water. Dan seterusnya dia minta awak kira determine the rate of disappearance of ammonia. So awak kena compare ammonia dengan water. So kita nak cari rate of disappearance of ammonia. So maksudnya kita kena compare negatif 1/4
dNH3 per dt sama dengan positif 1/6 dH2O per dt. Okay. Dan daripada situ sebenarnya kita nak cari amonia saja. Kita tak, yang 1/4 ni tak nak. Jadi kita kena alihkan 4 ni macam bahagi. So ni bahagi kan. Bawa ke sini jadi darab. So bawa ke sini. So kita akan dapat. So jadi macam ni lah. Negatif dNH3 per dt sama dengan okay, positif 1/6 tadi kan. So 4 ni dah bawa ke sini. So dia dah jadi 4/6 kan. dH2O per dt. Jadi maksudnya di sini kita dah tahu dia dNH3. So dNH3 per dt adalah sama dengan 4/6. dH2O per dt tu adalah 0.81 ms negatif 1. Jadi kita akan dapat nilai dia. Kita darab lah. 4 bahagi 6 darab dengan 0.81. Kita akan dapat 0.54 ms negatif 1. So ni adalah dNH3 per dt. Dan ini juga yang kita panggil sebagai rate of disappearance of ammonia. Okay. Seterusnya kita lihat soalan nombor B. 2B. 2B ni adalah soalan yang berkait dengan graf. Jadi untuk soalan yang graf, biasanya kita boleh guna dengan dua kaedah, iaitu sama ada kita nak gunakan kaedah graf half-life ataupun graf integrated rate law. Jadi kalau kita tak tahu pun, macam dalam soalan ni dia dah bagi tahu, dia adalah first order. Kadang-kadang dalam graf, dia dah bagi macam ni tapi dia tak suruh awak. Dia tak bagi tahu order tu order yang keberapa. Jadi awak biasanya akan caranya adalah awak boleh terus guna graf half-life. Kan? So tu cara senang. Tapi dalam soalan ni dia dah bagi first order. Jadi awak ada dua pilihan. Sama ada awak nak guna graf half-life ataupun graf daripada integrated rate law. Jadi kalau saya lebih suka menggunakan graf half-life. Sebab apa saya suka guna graf half-life? Graf half-life biasanya kita boleh tulis. Contohnya concentration of A versus time, dan dia akan dapat graf seperti ini. Dan sama ada dia lekuk ataupun dia dapat curve ataupun dia straight sikit, depends pada order yang kita dapat. So sebenarnya daripada sini sebenarnya kita dah tahu dia A0 dan kita boleh kira A0. Contohlah kita yang A0 inilah A0 dia. A0 dia 100 ni. Dan A0 kita boleh, kalau A0 dia 1, maksudnya kita boleh terus kira A0 per 2. 1 bahagi 2 dapat 0.5 contohnya. Okay, so ni 1.0. Dan seterusnya kita boleh kira A0 per 4. So yang ni sama dengan 1 bahagi 4, 0.25. Jadi daripada graf tu, awak boleh terus tarik ke sini, turun ke bawah ni, dapat nilai kat sini. Dan yang ni pun awak boleh tarik ke sini dan awak cari nilai yang kat sini berapa pula. Macam tu. So sebenarnya kalau daripada graf ni, kita boleh guna A ni adalah concentration. A adalah concentration. Tapi dalam soalan kita ni, dia bagi P. P maksudnya pressure. Okay. Jadi P dengan A adalah benda, walaupun dia nampak macam tak sama, tapi concentration is directly proportional to pressure. Maksudnya kalau concentration tinggi, pressure pun tinggi. Macam tu. Jadi kita boleh lukis graf ni, kita tukar A ni kepada P je lah. P versus T. So dia punya cara dia sama. Dan sebenarnya kita nak tahu dia punya nilai dia tu adalah berapa. So sebenarnya kalau kita tengok kat sini, contohlah sini kita dapat X. Sini kita dapat dia X1 dengan X2 ni jarak dia ni. So kita kira jarak dia. Kan contohlah ni X1 dan X2. So contohlah kalau X1 dia tu adalah sama dengan 30 contohnya. X2 pula kita akan dapat 15. Maksudnya dia half lah kan. Maksudnya macam X per 2 yang ni X kan. Jadi maksudnya yang ni adalah zero order. Tapi kalau sini dapat X, sini pun dapat X. Maksudnya sini 30, sini pun dapat 30. Yang tu adalah first order.
Dan kalau sini dapat X, sini dapat 2X. Maksudnya contohnya sini 30, sini dapat 60. So yang tu adalah second order. Bagi saya, kalau kita guna graf ni, kita hanya lukis satu jenis je. Kalau kita guna integrated rate law, kita akan kena lukis banyak kali ikut kesesuaian. Jadi buang masa, lebih baik kita guna satu graf dan kita terus tentukan daripada graf tersebut sama ada zero order, second order ataupun first order. Dan dalam soalan ni sebenarnya dia dah bagi first order. So kita hanya nak buktikan graf tu adalah first order. Jadi kita boleh lukis pressure versus time dan kita tahu P naught dia adalah sama dengan 1 tadi. P naught per 2 maksudnya 1 bahagi 2, 0.5. P naught per 4, 1 bahagi 4, 0.25. So lepas tu awak bila dah dapat ni, awak tarik graf ni macam ni, guna pembaris dan awak akan dapat nilai dia. So yang ni 30, sini 60 kan. So kalau ikutkannya, kalau kita tengok jarak antara sampai X1 dan X1 sampai ke X2 ni adalah 30-30. Maksudnya XX kan. Jadi maksudnya the reaction is first order. So macam mana nak terangkan dia? From the graph, half-life T1 is equal to T2 is equal to 30 minutes. So half-life does not depend on Px. So the reaction is first order. Ini yang saya bagi tahu tadi. So ni adalah determination order of reaction using half-life graph method. Dan yang ini pula adalah daripada kita guna integrated rate law untuk lukis ataupun buktikan graf tu adalah first order. So kalau kita dah tahu dia first order, kita boleh terus plot graf ln Px versus time. So kita akan dapat graf garis lurus seperti ini. So bagi saya suka graf yang atas tu sebab yang graf kat atas tu kita boleh terus plot. Kalau graf yang ini, kita perlu kira dulu ln P setiap satu ni. So maksudnya kalau untuk graf yang kedua tu, awak kena buat pula ln Px kat sini dan awak kena kira setiap satu ni dulu. Lepas tu awak gunakan formula first order dan awak tahu bahawa formula untuk integrated rate law tu dia ln Px versus time kan. So daripada situ sebenarnya barulah awak boleh plot graf ni dan awak dapat garis lurus tu yang membuktikan bahawa reaction dalam data ni adalah untuk first order. So plot ln Px versus T, straight line graph implies it is first order reaction. So daripada ln Px sama dengan negatif KT tambah ln P naught. So sebab tu bagi saya sebenarnya kedua-duanya mudah jika kita faham. Tapi kalau kita kurang faham, saya lebih suka awak lukis graf half-life sebab tak kisahlah dia first ke zero ataupun second order. Kita hanya tulis graf, lukis graf ataupun plot graf pressure versus time or A versus time. So daripada nilai jarak X tu je yang kita nak tentukan sama ada dia adalah first order, second order ataupun zero order. Dan seterusnya kita tengok soalan nombor 3. The rate constant for the reaction for the forward reaction. So dalam forward reaction ni adalah rate constant for forward reaction between hydrogen gas and iodine. So dia bagi rate constant dia adalah sama dengan 138 liter per mole per second. The activation energy pun dia bagi, ni adalah EA dia, yang ni adalah nilai K dia. Dan dia bagi dalam temperature juga, tapi kita tak guna pun. Cumanya dia bagi juga delta H. Dan sebenarnya dia tanya dalam soalan ni define the activation energy. So ni sebenarnya ada dalam nota awak juga. Define the activation energy. Activation energy is the minimum amount of energy required to initiate a chemical reaction. So tu adalah satu markah lah kat sini. Dan seterusnya sketch and label an energy profile diagram. So yang ni kita nak tahu dia sama ada dia exothermic ataupun endothermic, kita tengok negatif ke positif. Kalau negatif maksudnya dia adalah exothermic. Kalau dia positif dia adalah endothermic. Dan dalam soalan ni dia minta awak lukis energy profile diagram. So general energy profile diagram for exothermic reaction adalah kita kena plot, kita kena sketch energy versus reaction progress. So tu satu markah. Dan seterusnya kita buat curve ni, reactant dan produk di ke bawah sedikit.
dan delta H adalah antara reaktan dengan produk, dan EA dia adalah reaktan hingga ke activation energy. So kita tahu bahawa EA dia adalah EA dia adalah 165 kilojoule. So ni EA dia 165 kilojoule per mol, dan dia punya delta H negatif 98.48. So kita tulis kat sini delta H dia, dan daripada equation tu kita tahu ni adalah reaktan dia dan yang ni adalah produk dia. So kita tulis reaktan dengan produk termasuk phase dia. Okay, so kita label semua tu. So total energy profile diagram biasanya ada 3 markah, iaitu axis 1 markah, plot 1 markah, curve tu 1 markah, dan awak label setiap satu tu dapat 1 markah. So total markah kat sini adalah 3, campur activation energy ni adalah 1 markah. Seterusnya, determine the activation energy and rate constant for reverse reaction. So yang ni merujuk kepada reverse reaction. So maksudnya kita kena terbalikkan dia lah, dan sebenarnya delta H di EA reverse dia adalah campuran EA dan delta H. So EA reverse is 165 ni adalah EA tadi, EA forward tadi campur dengan delta H dia 98. Dan kenapa sini tak ada negatif? Sebab negatif tu bukannya value, dia adalah sign for isothermic. Jadi bila kita nak tulis EA reverse tu, kita tak perlulah tulis dah dia negatif tu. Dan seterusnya daripada situ 165 campur 98 263.48, dan seterusnya kita boleh guna formula ln K is equal to ln A tolak EA per R, ataupun guna Arrhenius equation ni. Kalau saya suka yang sebelah ni sebab kita dah ada ln, senang kita nak kira. Dan seterusnya kita masukkanlah nilai K dia. Nilai K dia adalah 138 tadi kan, kalau awak tengok K dia adalah 138. So kita masukkan 138 kat sini. 138. A dia kita tak tahu sebab dia memang nak suruh awak cari A kan. Okay. Determine the activation energy and rate constant for reverse reaction. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita guna Arrhenius equation. Sebab Arrhenius equation tu kita boleh pilih sama ada kita nak guna yang ini ataupun yang ini. So tak bagi saya suka guna yang ini. Dan kita guna yang formula ini 2 kali, iaitu untuk forward and reverse reaction. Sebab yang masa forward tu kita nak cari nilai A dulu, dan nilai A yang kita dapat tu kita akan gunakan untuk formula yang sama tetapi untuk reverse reaction. Jadi untuk forward reaction kita gunakan ln 138 ni adalah daripada nilai K tadi, ln K, dan EA dia 165. Jadi ln K sama dengan ln A tolak EA 165 tu kena tukar dalam joule, sebab ni dalam kilojoule, so tukar dalam joule jadi darab 10 kuasa 3. Dan seterusnya R tu adalah gas constant. 973 ni adalah 700 tambah 273 tadi, dapat 973. So awak akan dapat nilai A. Nilai A ni adalah sama dengan nilai A forward and reverse reaction. Jadi kita guna formula yang sama, ln K is equal to ln A tolak EA per R T. So ln K dia ln K, sebab kita sekarang ni nak cari nilai K untuk reverse reaction tadi. Jadi K kita tak masukkan nilai, A kita dapat dah ke atas ni, kita masukkan A yang dekat sini. EA adalah EA yang kita kira selepas bila reverse, EA yang kita kira adalah 263.48. Kita masukkan, dan kuasa 10 darab 10 kuasa 3 ni sebab daripada kilojoule kepada joule. Dan seterusnya 8.314 ni adalah gas constant. Temperature 700 degree Celsius tambah 273 dapat 973 dalam Kelvin. Dan seterusnya kita boleh cari nilai K. So kita akan dapat nilai K bagi soalan ini adalah 5.47 darab 10 kuasa negatif 4 per mol per second. Okay, itu saja. Saya harap beri kefahaman pada awak. Jadi itu saja.